Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Anak Beranak. So, untuk kita ni, podcast kami ni yang berdua ni akan memfokuskan kepada Kita akan fokus kepada dunia mak-mak, dunia wanita. Okey, cabaran-cabaran yang dihadapi wanita sebagai mak, sebagai bakal emak, ataupun yang yang belum ada anak pun boleh dengar sebenarnya. Yang kadang-kadang orang tak cerita. So harapnya dengan podcast kat sini kita dapat berkongsi apa-apa dan harapnya dapat memberikan sokongan dari segi emosi kepada para pendengar kat luar sana. Okay, sebelum tu kita nak mulakan, kita nak memperkenalkan diri dululah, kami siapa. So Acu mulakan dululah. Okey, boleh. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Yani. Saya seorang kaunselor berdaftar dan baru sahaja menamatkan PhD. Apa yang saya boleh kongsikan, saya mempunyai 3 orang anak autism. Jadi insyaAllah nanti kita boleh berkongsi pada podcast akan datang cabaran-cabaran membesarkan anak istimewa mungkin daripada pengalaman berbelas-belas tahun bersama anak istimewa. Jadi kita akan kongsikan bersama nanti untuk kita bertukar-tukar pendapat dan sebagainya. Betul. Okay, dan saya pula Angah. Sebelum tu lupa Angah. Saya dalam podcast Anak Beranak ni Acu, ibu saudara Angah. Kita orang memang anak beranak. Bukan main-main. Bukan main ni memang betul-betul. Tapi why not you join our family juga? Gitu. Okay, saya pula adalah Angah. Bekerja sebagai seorang pensyarah dan juga ibu kepada 3 orang anak yang masih kecil lagi lah. Kecil lagi. Dan baru-baru ni ada satu event yang berlaku kepada family saya yang memang memberikan tekanan dari segi fizikal dan mental dan emosi dan spiritualnya. So tapi yang tu kita kongsi nantilah kan dalam satu episod. Betul. Itu tu Acu percaya memang boleh memberi inspirasi dan perkongsian yang mampan untuk kita bersama-sama. So benda tu boleh berlaku pada sesiapa saja sebenarnya. Betul. Okay Acu, kita ni duduk tak jauh sangat. Memang kita keraplah berjumpa, berborak-borak kan juga. Betul. Tapi kadang-kadang orang akan fikir borak-borak ni macam membawang, mengumpat macam tu. Sebenarnya bukan kan juga. Bukan tak semuanya macam tu. Betul kan juga. Betul. Ada benefit yang kita boleh dapat daripada boraknya. Borak lah kan, macam kita borak-borak ni. Kalau anggap macam kadang-kadang 2-3 hari tak jumpa Acu tu macam tak cukup. Macam kena juga jumpa nak melepaskan apa yang terbotol dalam hati ini kan. Kalau Angah memang nak kena jumpa juga. Tak kisahlah dengan siapa sebenarnya, untuk bercerita sikit. Sebelum tu ialah seperti yang kita tahu kan, kadang-kadang orang selalu letak konotasi negatif tentang borak-borak ni. Orang kata mengumpat, borak-borak kosong, buang masa. Betul. Ataupun kata orang tu membawang term sekarang ni kan. Tetapi sebenarnya apabila kita berborak dalam bentuk yang produktif, sokong-menyokong di antara satu sama lain, kita berborak dalam bentuk yang sangat terbuka, penuh dengan empati, tak ada judgement. Jadi kuasa berborak tu sangat memberi impak yang sangat besar kepada kesihatan emosi dan mental kita. Secara tak langsung Angah rasa bila kita borak banyak ni kan cukan, kita punya emosi tu pun akan dapat regulatekan emosi tu. Tak adalah momen-momen mak kau hijau dekat rumah. Kita stres lagi-lagi kalau suri rumah kan. Marah anak, marah laki, marah semua benda lah. Nak orang pinggan banyak, pinggan kena marah. Baju banyak kena lipat, baju kena marah. Betul. Tapi bila marah, bila anak tidur mula rasa bersalah. Bila anak tu muka suci, orang tak faham apa-apa lagi, tiba-tiba kena marah. Jadi sebab tu Acu kata berborak ni kita jangan underestimate. Impact dia besar.
bagaimanapun dah zaman sekarang ni zaman teknologi. Jadi berborak yang Acu maksudkan ni bersemuka yang kita face to face, berborak, ada human touch, betul. ada eye contact, dah makin lama makin mengurang. Yang mana orang kita ganti. dengan teknologi. Ganti dengan WhatsApp kan. Sikit-sikit boleh. Tapi bila berlebihan dah sampai satu tahap dah berubah. Betul. Sistem masyarakat kita. Okey. Teknologi dah mengambil alih banyak peranan-peranan penting dalam kehidupan kita. Betul. Itu yang kedua pula, kehidupan kita yang maha busy ni. Okey. Keluar pagi sebelum subuh pun ada yang dah keluar, pernah duduk di bandar besar. Kita kat Kuantan ni tahan lagi lah. 15 minit, 20 minit dah sampai tempat kerja kan. Lepas tu hidup dalam kitaran kerja yang tak reti sudah, balik malam kita dah penat dan letak kepala di bantal pun kita dah cukup terlena sekejap, dia tak sedar benda dah. Jadi perkara-perkara ni ambil alih kepentingan berborak ni tadilah. Nampak simple tetapi sebenarnya banyak impact dia. Ialah macam kalau contohnya kalau yang bekerja pula, bekerja pula daripada pagi sampailah ke petang ke maghrib kan duduk tu. Anak pula jumpa sekejap je pukul 9 ke 10 dah tidur dah anak. So adalah masa 2-3 jam dengan anak kan. Kadang-kadang kita stres dengan kerja, stres dengan colleague, stres dengan bos. Balik jumpa anak 2-3 jam, anak pula yang kena marah. Padahal bukan salah dia pun kan. So kalau boleh dengan berborak ni lah, kita kadang-kadang kita yelah bila kita dah mampu regulatekan emosi kita, dapat secara tak langsung mengurangkan stres kita. Tak ada dah momen-momen mak kau hijau, dah tak ada dah momen-momen colleague punya salah, anak yang kena marah. Tak ada dah momen kat situ. Sebabnya kita ni adalah manusia yang makhluk memang bersosial. Kita betul. Tak boleh tak bercakap. Betul. Kita kena bercakap. Sebab apa? Sebab apa? Antaranya social connection ni adalah keperluan asas manusia. Okey? Kalau dulu-dululah kita belajar tentang hierarchy of needs kan. Abraham Maslow tu. Keperluan yang paling asas sekali adalah fisiologi need. Makan, minum, tempat tinggal. Tapi nak makan, nak minum, nak dapat ke tempat tinggal ni semua perlukan perhubungan, percakapan, perbualan. Betul. Itu kita tak cerita yang tinggi lagi, self actualization, self esteem tu. Yang paling asas tu memerlukan kita berhubung dengan orang lain. Meluahkan, bercerita. Itu amat penting. Yang macam Acu cakap tadi kan, dalam berborak dalam kondisi yang selamat. Yang selamat. Macam mana Cu nak dapatkan kondisi yang Acu kata macam yang selamat? Dengan siapa tu Cu? Dia macam ni berborak ni ialah kita ni ada boundaries. Ada sempadan. Ada orang yang kita rasa selesa, ada orang yang kita rasa tak selesa, yang dipercayai. Yang dipercayai. Okey. Sebabnya ada orang yang fikrah yang sama dengan kita. Carilah somebody, seseorang yang kalau kita nak berborak yang lebih mendalam lah. Kalau borak-borak biasa, nak cerita hal biasa-biasa dengan siapa-siapa pun boleh. Tetapi kalau berborak yang dari hati ke hati, macam kita buat ni, borak anak beranak. Okey? Yang mana dah memang kita ni anak beranak. Dan memang dilahirkan, Allah takdirkan kita ni anak beranak. Jadi kesempatan ni lah yang kita gunakan untuk kita bercakap-cakap, untuk berbual-bual dan sebagainya. Tapi kan juga tak semua orang ada peluang macam kita rezeki lah kata untuk ada satu family yang boleh bercerita macam tu, yang macam Angah macam boleh cerita dengan Acu apa yang Angah rasa, ada problem apa-apa ke, kalau Angah nak seek for advice ke, Angah boleh jumpa Acu. Tapi setengah orang tak ada juga kan. Tak ada yang tu. Tapi jangan bimbang. Sebenarnya kadang-kadang kita boleh bercerita dengan kawan-kawan yang husband ke? Kalau husband yang kita percaya, kita percayakan dia. Percayakan dia kan tidur sebantal kan. Luahkan masalah, cerita apa yang berlaku, apa isi hati kepada husband kita ataupun dengan kawan-kawan sekerja kita. Kalau juga ada masalah dengan husband, ceritalah dengan kawan yang dipercayai. Okey. Dengan keadaan yang macam saya maklumkan tadi lah, macam maklumkan tadi, membina
saling percaya di antara satu sama lain, dengan empathy. Kadang-kadang orang ni dia bercakap ni bukannya nak orang selesaikan masalah. Betul. Nak dengar je. Nak dengar je, nak cerita. Bila bercakap ni kita akan rasa lega tau. Betul. Analogi mak-maknya sebenarnya macam pressure cooker lah. Okey? Masalah kita ni macam gas penuh, wap-wap dalam pressure cooker tu. Yang masalah keluarga, masalah dengan anak, masalah di pejabat, masalah kewangan, sekarang ni. Ya, masalah kerja dan sebagainya. Macam wap dalam pressure cooker. Jadi dengan kita dapat borak-borak, cakap-cakap dengan kawan yang kita percaya, sesambadi yang kita percaya tu, samalah macam kita buka kan? Buka sikit pressure cooker. Jadi tak adalah dia meletup pada yang tak kena tempat. Betul. Tempat salah, orang salah. Ya. Masalah di pejabat, anak kena marah. Masalah di tempat kerja, suami kena marah. Contohnya. Masalah dengan husband, anak yang kena marah lagi. Nak marah bapa tapi anak yang kena. Jadi jangan sampai kita punya pressure cooker kita tadi meletup pada yang bukan tempat dia. Betul. Sama juga kalau macam yelah di tempat persekitaran yang selamat tu. Kadang-kadang itu kalau kita tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang macam dengan berborak ni, kadang-kadang kita rasa okey dah action kita buat ni. Okey dah rasa tindakan apa yang kita buat tu betul dah. Tapi macam Angah cakap macam ni lah, macam dalam botol lah. Dalam botol, kita duduk dalam botol, berenang dalam botol air tu kan, duduk dalam tu. Kita rasa okey dah, air kita just nice, colour okey, tak panas, tak sejuk, kita rasa okey. Tapi dengan berborak dengan orang lain, dengan tanya pendapat orang lain kan, orang akan nampak daripada luar label botol kita tu yang kita duduk dalam tu rupa-rupa dah expired dah air yang kita duduk berenang kat dalam tadi. Dah lama sangat dah. 2 tahun dah tamat. Hanya orang luar sahaja yang boleh nampak benda tu. So kita perlu juga dapatkan pendapat daripada orang luar dengan keadaan kita sekarang. Itulah sebab kadang-kadang kita rasa kita ni okey. Rasa okey. Tapi sebenarnya kita KO. Okey? Badan dah tak mampu nak tanggung apa yang kita rasa. Badan dah tak mampu nak tahan dah masalah-masalah yang kita tanggung. Okey? Jadi kadang-kadang kita rasa kita okey, tapi sebenarnya kita tak okey. Makan sakit kepala, cepat demam. Betul. Sebab main dengan body ni saling berkaitan. Saling berkaitan. Kita tak boleh kata kita okey dengan badan kita tak okey. Dan bila mind kita, minda kita tak okey, badan kita pun akan bagi signal tak okey. Aku dah tak mampu, aku dah sakit belakang dah ni. Aku punya kepala dah berdenyut dah. Badan cakap. Tapi tuan aku tak faham lagi. Jadi kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang, poin-poin yang orang lain bagi tahu tu memberi kita perspektif yang berbeza. Dekat situlah timbulnya celik akal. Rupanya aku ni macam ni, rupanya daripada pandangan mak aku, sahabat aku, suami aku. Penting sebenarnya. Betul. Satu lagi yang rasa kan, dengan berborak ni kita boleh, yelah, sebab masalah tu memang akan sentiasa ada. Setiap orang mesti ada masalah ni. Betul. Kita nampak je orang tu macam okey. Tapi dia pun mesti ada masalah dia. Tapi cara dia hadapi masalah tu yang membezakan setiap orang ni. Setuju? Okey. So mungkin salah satu caranya adalah bila dia hadapi masalah dengan cara berborak dia lah. Salah satu. Betul kan? Kalau contohnya dia ada masalah, husband dia curang. Contohnya lah kita kata husband dia curang. Tapi dia taklah meroyan ke apa kan. Yelah, kiranya dia tak adalah meroyan ke apa. Dan dia boleh tanya dulu pendapat dengan orang yang dia percayai, apa yang perlu dia buat. Dan lepas tu barulah dia confront dengan isu yang dia hadapi tu. Dan dia hadapi masalah tu dengan tenang dan lebih rasional. Rasional. Betul. Bila kita berborak ni sebenarnya salah satu teknik kita nak kurangkan stres. Macam Allah katalah, masalah akan datang pelbagai. Semua orang ada masalah. Tak ada orang yang tak ada masalah. Tetapi cara kita handle tu yang membezakan kita. Cara kita mengatasi ataupun menghadapi, sama ada kita nak fight ataupun kita nak fly. Betul. Manusia kan? Manusia. Jadi dengan kita berborak-borak dengan rakan-rakan kita, kita dapat mengurangkan kepanasan
darjah kepanasan masalah yang kita hadapi tersebut. Betul. Maknanya kita tahu ada orang mendengar, sokongan. ada orang sokongan. ada orang yang menyokong kita, ada orang yang sentiasa ambil berat terhadap kita sebenarnya. Betul. Jadi carilah. Betul. Maknanya berborak ni tak boleh datang sendiri nah. Betul. Kita kena create Betul. dalam keadaan win-win. Meaningful relationship Cu. Ya, betul. Betul tak Cu? Betul. Kalau macam tu kita yelah win-win tu ya juga. Maksudnya bukan sekadar kawan-kawan borak kosong-kosong ni lah kiranya kan. Betul. Tapi lebih kepada yang boleh memberi support kepada sesama kita, Empower sesama sendiri. empower sesama kita, sama-sama menaikkan, tak menjatuhkan, kan, memberikan empati bila perlu. Betul. Kan, betul tak Cu? Betul. Okey. Menarik kan sebenarnya power berborak ni, jadi jangan nafikan. Betul. Okey. Lepas tu Acu pun nak cerita juga. Sebenarnya dengan berborak ni percuma je sebenarnya. Habis betul. tinggi pun kita beli kopi, minum sama-sama kan. Sebenarnya dengan berborak ni kita dapat bina resilience, daya tahan diri kita menghadapi masalah. Okey, macam perisai lah ibaratnya. Bila kita ada resilience, bila kita ada perisai, datanglah masalah pun insya-Allah kita ada pertahanan. Pertahanan. Jadi maknanya dengan berborak ni dia dapat bina resilient, ketahanan diri kita, disebabkan kita tahu kawan kita ada masalah juga, aku pun ada masalah juga. Tapi jangan silap lah, macam resilience tu kan, bila kita berborak dengan orang tu, bukannya orang tu yang kena take over kita punya position dan menghadapi masalah. Tidak. Bukan. Still kita kena menghadapi masalah tu. Cumanya kita tahu kita ada barisan sokongan yang menyokong kita dari belakang untuk kita push forward. Dalam kita proses berborak tu kadang-kadang kita belajar tentang coping skill, self care, ataupun cara untuk pemikiran yang lebih positif, untuk mengganti pemikiran-pemikiran yang tak rasional. Bila kita bermasalah, kadang-kadang rasional akal kita akan menurun. Kita tak boleh berfikir secara rasional. Judgement salah juga kan. Cari sambadi untuk berborak. Contoh macam kami buat ni lah, berborak anak beranak. Okey? Balik kerja kejap, lari sekejap. Seminggu dapat 2-3 kali pun alhamdulillah. Betul dah. Alhamdulillah sangat. Jadi dia punya kesan dia memang powerful. Tapi kena ingatlah dalam konteks perbualan yang terbuka, perbualan yang empati, perbualan yang menggalakkan pembangunan di antara satu sama lain lah. Okey? Antaranya lah. Okey Cu, daripada yang kita dah borak-borak tadi Cu, kita nampaklah betapa pentingnya berborak ni yang selalunya orang memandang enteng. Kan? Tak habis-habis borak mak kau tu, macam tu kan. Tapi sebenarnya ada banyak benefit di situ yang kita tak nampak sebenarnya kan. Tapi in the long run kita boleh nampak lah efek dia dekat situ. Okay, selain daripada kurangkan stres, dengan regulatekan emosi kita, kita akan dapat opinion from others juga. Lepas tu build resilience, macam cakap tadi, meningkatkan daya tahan diri dalam menghadapi sebarang masalah yang ada. So itu adalah antaranya lah kan. Banyak lagi lah. Banyak lagi sebenarnya banyak lagi. Tetapi macam kita bincang di awal tadilah, kadang-kadang teknologi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi bila kita tahu teknologi dah ambil alih kita punya banyak peranan, kembalilah kita kepada back to basic. Ada kena luangkan juga masa untuk kita berborak-borak, sebab kepentingan berborak ni, berbual-bual ni memang bukan setakat berborak tu aja lah. Sebenarnya bila kita berborak tu kita menjalinkan silaturahim. Keluarga makin rapat, kawan-kawan makin rapat. Kita juga boleh membantu di antara satu sama lain. Ukhuwah terjalin. Pahala pun dapat di situ. Betul. Betul kat situ. Okay, so Acu, untuk next
podcast kita, next episode kita cu. Agak-agak kita nak cerita tentang apa ni? Acu rasa untuk podcast akan datang, Acu teringinlah nak kupas tentang mak dulu versus mak sekarang. Sebab apa tak? Sebab Acu yang lahir pada tahun 80-an menyaksikan macam mana mak-mak dulu membesarkan anak-anak dengan serba kekurangan, tetapi mereka mempunyai survival skill yang sangat tinggi, yang mana mak-mak sekarang ni dah mula hilang, dan kita sebagai mak sekarang kena belajar semula sebenarnya. Betul. Ada point yang kita boleh ambil daripada mak dulu. Sangat. Ada point. So, point apa yang kita boleh ambil tu untuk kita belajar. So, kita akan kupas untuk next episode. Okay. Betul. Ataupun kalau macam ada sebarang cadangan, nak suggest topik apa-apa ke, boleh tinggalkan di ruang komen kat bawah. Okay. Dan jangan lupa juga follow kami punya Telegram, Facebook, YouTube. Yes, YouTube. Type je podcast anak beranak. InsyaAllah jumpa. Jadilah anak beranak kita. Okay, kita jumpa minggu hadapan. Okay, Acu nak buat projek sabun handmade pula. Tu satu lagi. Okay, sangat best. Okay. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.